Selamat pagi warga Sabah. Nama saya Zainal bin Ajamain. Pada hari ini saya ingin memberi pencerahan terhadap Perjanjian Malaysia 1963 sebagai satu pengenalan. Now, isu dia ini ramai orang bercakap pasal Perjanjian Malaysia 1963. Namun tidak ramai yang faham asal usul dia pula. Now, tempoh hari kita ada bincangkan pasal adakah Sabah itu boleh menandatangani Perjanjian Malaysia ini disebabkan kedudukannya sebagai satu koloni British, tanah jajahan British. Dan saya memberi hujah dan juga fakta-fakta yang menunjukkan bahawa Sabah boleh menandatangani Perjanjian Malaysia tersebut. Jadi di dalam pengenalan ini kita mau memperkenalkan apa dia Perjanjian Malaysia. Masih ramai yang tidak tahu atau tidak faham apa dia Perjanjian Malaysia. Kita sebenarnya sudah menyediakan lebih daripada 10 modul untuk memahami apa dia Perjanjian Malaysia atau MA63. Now, kepada mereka yang ingin tahu secara mendalam apa dia MA63 itu, mereka boleh mengikuti ceramah modul untuk MA63. Ya, kita akan wujudkan dari masa ke semasa juga. Dan kita berjanji tidak akan mengadakan satu ujian selepas ceramah yang kita berikan. Namun kita berharap kepada mereka yang mendengar dan mengikuti ceramah tersebut, mereka tidak lagi jahil terhadap apa dia hak yang sepatutnya kita miliki. Ya, sekarang ini terlalu banyak kekeliruan disebabkan tiada penjelasan terhadap Perjanjian Malaysia tahun 1963. Ya, sudah menjadi kebiasaan rakyat di Sabah, bukan saja rakyat di Sabah, menteri-menteri adun bercakap pasal apa dia Perjanjian Malaysia dan apa dia hak-hak Sabah di merata tempat. Masing-masing dengan ada tafsiran masing-masing. Namun ramai yang tidak pernah mendalami apa dia MA63 dan apa dia hak-hak yang diberikan atau yang telah disediakan kepada kita, untuk kita dalam MA63. Mereka tidak tahu apa dia laporan Kobol, apa dia laporan jawatan kuasa antara kerajaan. Mereka tidak tahu ini, IGC. Apa dia MA63, apa dia Akta Malaysia 1963, bab 35, dan bagaimana semua ini berkait rapat dengan perlembagaan Malaysia. Now, ramai orang tidak faham bahawa sebahagian daripada MA63 ini terdapat di dalam perlembagaan Malaysia. Namun mereka melaungkan, ramai melaungkan tuntutan hak mereka seperti yang di dalam MA63. Tapi apa hak ini? Tiada yang memberi perincian. Okey, jadi bagaimana mereka boleh menyumbang kepada Sabah jika mereka tidak tahu apa dia MA63? Nah, ini adalah satu sejarah yang dinafikan. Saya berani cakap, ini dinafikan. Dinafikan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia.
Saya berani cakap. Oke? Dia bukan saja di kalangan orang Sabah yang MH63 ini dinafikan. Dia juga melibatkan pegawai kanan, kerajaan, ADUN, MP, menteri, dan elit pemerintah. Mereka juga tidak paham apa dia MH63. Penting bagi pegawai kanan, kerajaan, lebih-lebih kerajaan Sabah. Mereka, khusus kepada mereka yang bermesyuarat dengan pegawai kerajaan di peringkat pusat. Mereka mesti paham. Kalau tidak, bagaimana kau argue itu kau punya hak? Kalau kau tidak paham. Jadi kau mesti paham apa dia MH63. Dan apabila pegawai-pegawai persekutuan mengatakan, oh ini bukan, sepatutnya pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri Sabah cakap, halo, kami belajar MH63 dan inilah yang diperjelaskan kepada kami. Ini bukan kuasa kamu, ini kuasa Sabah. Kalau pegawai-pegawai kanan kerajaan boleh bercakap demikian, berarti mereka juga memperjuangkan hak-hak Sabah. Jangan jadi seperti sebagian kita punya menteri-menteri ini. Bukan pula dia memperjuangkan hak-hak Sabah. Dia menjadi pembodek kepada Putrajaya. Dan apabila dia membodek, dia serahkan hak-hak kita kepada Putrajaya. Itu sama juga macam mereka menjual ibu pertiwinya sendiri. Saya harap ramai orang yang paham apa yang saya cakap. So, sama ada perkara ini disengajakan atau sebaliknya, sejarah pembentukan Malaysia tidak cukup diajar di sekolah-sekolah, di universiti-universiti, atau menjadi bahan kajian kepada penuntut-penuntut atau mahasiswa-mahasiswi di universiti-universiti. Lebih daripada 5 dekad, Sabah dan Sarawak dinafikan sejarahnya dan sejarah Melaya digunakan untuk memenuhi kekosongan ini. Adakah ini betul? Adakah ini yang orang Sabah sendiri mau? Kamu adalah segolongan manusia yang tiada sejarah. Kita punya sejarah kalau kita ikut daripada Kesultanan Brunei lebih awal daripada sejarah Melaya. Paham itu? So, kejahilan dan social contract di Melaya, dan ada sebahagian daripada orang-orang di Sabah sendiri mengatakan bahwa sayang kita tidak dimasukkan di dalam social contract. Nah, ini yang orang membodek kepada Melaya lah. Orang yang membodek kepada Putrajaya lah. Dia mengatakan bahwa social contract itu lebih penting daripada perjanjian Malaysia. Now, mereka sengaja tidak mau tahu tentang MH63 atau Malaysia Agreement. Pegawai kanan, pemimpin dan elit pemerintah cuba samakan MH63 dengan social contract. Mereka tidak memahami bahwa kontrak sosial hanya satu persamaan politik di antara parti politik di Melaya tahun 1957. Nothing to do with Sabah dan Sarawak. Asas kontrak sosial adalah untuk berbagai bangsa di Melaya bekerja sama untuk membentuk sebuah negara, dipanggil Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu. Ini sebagian daripada requirement
British ke atas Melaya. Sehingga sekarang kontrak sosial tidak bertulis. Tiada ditulis. Carilah. Ini mungkin tidak bermasalah untuk pemimpin generasi pertama. Tuh, Irang Tun Razak, Tengku Abdul Rahman, Tun Dr. Ismail, Tan Siew Sin. Namun apabila mereka digantikan oleh pewaris mereka, ramai sudah lupa persafahaman ini. Orang Cina masih lagi orang Cina. Orang India masih lagi orang India. Dan Melayu mengatakan mereka lah yang berkuasa. Dan ini, Melaya itu adalah tanah Melayu. Perjanjian Malaysia adalah perjanjian yang mengandungi 235 muka surat. Bukan 1, bukan 2, bukan 5. 235 muka surat. Perjanjian ini menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura menjadi Persekutuan Malaysia. Baru-baru ini Mahathir sendiri mengakui bahwa inilah yang membentuk Malaysia. Banyak lagi berdasarkan kepada pengakuan itu. Banyak lagi isu-isu yang akan saya bangkitkan. MA63 adalah satu perjanjian yang bertulis. Bertulis. Ini bukan persefahaman politik. Yang boleh diorang pusing balik dan mengatakan, oh ini tidak bertulis. Mana itu tulisan? Jadi siapa yang terperangkap di dalam keadaan ini? Orang India dan orang Cina. Ini yang terjadi. Inilah Melaya yang kamu mau bina. Oke? Dan untuk mengelakkan salah tafsir perjanjian Malaysia ini, perjanjian ini adalah bertulis. Tapi ada juga setengah-setengah pemimpin yang ingin membuat tafsiran baru. Tidak boleh. Ingin membuat tafsiran dalam bahasa Melayu. Tidak boleh. Dia ditulis dalam bahasa Inggris. Dia adalah bahasa Inggris. Kerajaan pusat tidak mempunyai pilihan apabila berhadapan dengan perjanjian Malaysia. Disebabkan mereka mesti mematuhi dan menghormati apa dia perjanjian Malaysia seperti yang terkandung di dalam artikel 169. Kau suka, kau tidak suka, kau kena patuhi. Kalau kau tidak patuhi, berarti kau melanggar. Melanggar berarti lebih parah. Perjanjian Malaysia mempunyai 11 artikel. 11 saja. 3 page. 11. Dan 12 lampiran. Annex A itu yang dimasukkan di dalam perlembagaan Malaysia. Annex B itu adalah perlembagaan Sabah. C, perlembagaan Sarawak. D, perlembagaan Singapura. Dan E adalah isu berkait dengan kuasa-kuasa immigration yang tidak boleh diubah dan tidak boleh lari daripada kerajaan Sabah atau Sarawak. Okey, yang F ini adalah berkait dengan apa dipanggil tanah di Singapura. G, pampasan kepada pegawai-pegawai di Sabah dan Sarawak. H, untuk public officer. I, agreement
J, agreement di antara kerajaan Malaya dan Singapura. Nampak itu, kerajaan Malaya dan Singapura. Tiada dicakap Semenanjung. Tiada dicakap peninsula. Tiada. Arrangement in respect of broadcasting dan L adalah pindaan ke atas tarikh daripada 31 Ogos kepada 16 September. Pembentukan Malaysia. So, masalah dia ini adalah perjanjian Malaysia. Ini masalah dia. Perjanjian ini hanya boleh didapati di kota Kinabalu. Di Sarawak tiada. Di Melaya tiada. Kota Kinabalu saja. Ini dia. Oke. Dan dia dijual di pencetak kerajaan Sabah. Bukan pencetak nasional. Sarawak pencetak nasional itu pasal tiada. Di Melaya pencetak nasional itu pasal diorang tidak terbitkan lagi ini. Tiada usaha dibuat oleh kerajaan, persekutuan ataupun Sarawak ataupun Sabah untuk menerbitkan perjanjian Malaysia ini. Dan mereka juga tidak menerbitkan apa dipanggil laporan Cobalt. Dan mereka tidak juga terbitkan report of the intergovernment. Berarti laporan antara kerajaan tidak diterbitkan. Jadi daripada di sini kita boleh membuat kesimpulan bahawa perjanjian ini dicuba oleh kerajaan Sabah, Sarawak dan Persekutuan supaya tidak dibaca oleh orang ramai. Bagaimana orang Sabah, bagaimana orang Sarawak boleh menelan ini? Di mana hak-hak kita itu dipadamkan. Bukan dibagi tahu kita apa kita punya hak. Dipadamkan. Dengan sengaja. Apa punya ini? Ini sepatutnya persekutuan. Itu tanggung jawab kau juga. Untuk menentukan hak-hak Sabah dan Sarawak terpelihara. Bukan dipadamkan, diganti dengan sejarah kau. Kurang usaha oleh kerajaan. Nah inilah persekutuan bilang, education atau sekolah atau pelajaran adalah di bawah bidang kuasa dia. Kalau di bawah bidang kuasa persekutuan, berarti persekutuan dengan sengaja tidak mau mengajar di sekolah-sekolah apa dia perjanjian Malaysia. Bukankah? Itu adalah apa yang kamu buat, bukan? University di bawah kerajaan persekutuan. Apabila subject matter ini tidak diajar di universiti, diorang belajar perlembagaan. Itu pun tidak paham perlembagaan. Apa dia? Banyak kerosakan yang dibuat dalam perlembagaan persekutuan atau perlembagaan Malaysia ini. Tidak diajar. Disembunyikan. Tapi ilmu itu kau tidak boleh sembunyikan. Sampai bila orang akan tahu. So, kronologi perjanjian Malaysia adalah seperti berikut.
kita lihat daripada Cobalt Commission. Saya ambil daripada Cobalt Commission. Pasal kalau saya balik lagi, dia boleh sampai tahun 1958. Jadi ini daripada tahun 1962. Dan daripada itu pula, daripada Cobalt, dia dijadikan Intergovernment Committee Report tahun 1962 sehingga 1963. Dan Perjanjian Malaysia 1963 ditandatangani pada 9 Julai 1963. Walaupun pada masa itu Sabah adalah sebuah tanah jajahan, dia boleh menandatangani Perjanjian Malaysia seperti yang saya perjelaskan di video-video saya yang lalu. Dan daripada Perjanjian Malaysia 1963 ini dikeluarkan satu undang-undang di London. Okey? Dan undang-undang ini mengakui bahawa Perjanjian Malaysia ini dibuat melalui apa dipanggil vesting by agreement. Ini orang undang-undang sih yang tahu apa itu vesting by agreement. Dan yang keduanya, kita ada NXA dan NXE, Malaysia Agreement 1963, dan juga Immigration Act 59/63 yang dibuat. Semua ini dibuat pada 20 Ogos 1963. Malaysia Act 1963 26/63. Ini yang dikeluarkan oleh Parlimen Malaya. Masa itu belum lagi Sabah dan Sarawak melibatkan diri. Dan ini dikatakan oleh bangsa-bangsa bersatu sebagai compliance. Berarti dia mengikut resolusi 1541 15 Prinsipal 9 yang dikeluarkan pada 14 September 1963. Ingat, 14 September, 16 September kita membentuk Malaysia. Dan ini selepas itu menjadi apa dipanggil perlembagaan persekutuan. Dan dari tahun 1963, pelanggaran-pelanggaran telah dibuat ke atas NXA yang dimasukkan di dalam perlembagaan persekutuan atau perlembagaan Malaysia. Sebanyak 56 pelanggaran sudah dibuat. Dan pada 17 hari bulan 12 2018, Jawatan Kuasa Pemandu Khas Kabinet Persekutuan, Jawatan Kuasa Teknikal Kerja telah diwujudkan, dan ini hanya boleh membincangkan pelaksanaan Perjanjian Malaysia dan tidak boleh memindah Perjanjian Malaysia 1963. Dia cuma boleh bincangkan pelaksanaan.